Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 18 Februari. Saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama tengah hari ini. 2 penumpang Diamond Princess Ride Malaysia positif COVID-19. Lebih 12 hektar hutan dan ladang harum manis terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 rakyat Malaysia di atas kapal Diamond Princess yang dikuarantin di Pelabuhan Yokohama, Jepun disahkan positif COVID-19. Kedua-duanya sedang menerima rawatan di negara itu. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi catatan di Facebook rasmi miliknya memaklumkan selain itu terdapat 2 lagi rakyat Malaysia yang masih menunggu keputusan ujian COVID-19. Kapal persiaran Diamond Princess yang sedang dikuarantin mencatatkan kes kluster terbesar di luar China dengan lebih 400 orang yang diuji disahkan positif. Semalam, media melaporkan 455 penumpang kapal itu disahkan positif COVID-19 sehingga kini. Seorang lelaki ditembak selepas menyerang dan cuba membunuh 2 anggota polis dengan cangkul. Suspek cedera di bahagian belakang, badan dan perut. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.33 malam tadi di Kampung Baru, Sungai Serai, Cuping Perlis. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Muhammad Halim Yatim, anggotanya ke kawasan itu selepas menerima panggilan terdapat insiden pergaduhan berhampiran sebuah ladang sayur. Namun tanpa semena-mena, mereka pula yang diserang. Tambah Halim, sebelum insiden itu, polis menjumpai seorang lelaki warga Thailand berusia 53 tahun. Dipercayai pekebun sayur di situ dalam keadaan terbaring dengan kesan cedera di kepala. Katanya suspek warga Myanmar 40 tahun turut merosakkan bahagian depan dan bumbung kereta anggotanya. Suspek dan mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah HTF untuk rawatan. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Suspek akan direman bermula hari ini bagi tujuan siasatan. Kawasan hutan dan ladang mangga harum manis serta durian Musang King seluas lebih 12 hektar di Berseri Perlis terbakar bermula petang sehingga tengah malam tadi. Kawasan itu membabitkan Bukit Cuping, Bukit Temiang dan Bukit Tunjung. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perlis bertungku lumus lebih 8 jam untuk memadam dan mengawal kebakaran itu. Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Faizal Abu Syahid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 4 petang semalam. Seramai 48 anggota bomba daripada 4 pasukan dari Balai Bomba Padang Besar dan Balai Bomba Kangar dikerahkan ke tempat kejadian. Kebakaran pada mulanya memusnahkan kawasan hutan di puncak Bukit Temiang sebelum merebak ke kawasan ladang harum manis Bukit Tunjung berkeluasan lebih 2 hektar. Api berjaya dikawal pada jam 12.30 tengah malam tadi. Bagaimanapun, pasukan bomba masih ditugaskan di lokasi kerana masih ada bara yang menyala. Kerja pemadaman dilakukan menggunakan pembara api dan power spray kerana tiada sumber air di kawasan berkenaan. Tiupan arah angin yang berubah-ubah turut menyukarkan pihak bomba mengawal kebakaran. Rumahnya hampir dalam 500 meter. Jadi kita kawal jangan pulang rumah. Kita kawal untuk jangan merebak sampai ke rumah orang awam. Ini cuma kawasan kebun ni. Sementara itu, pemilik ladang Om Beng Huan, 67 tahun berkata ini adalah kebakaran kedua berlaku. Kali pertama pada tahun lepas yang memusnahkan kira-kira 200 pokok Musang King miliknya dengan nilai kerugian lebih RM100,000. Kejadian malam tadi hampir merebak ke kawasan ladang harum manisnya yang mempunyai kira-kira 1,000 pokok. Lebih 3 hari penduduk sekitar Pekan Masjid Tanah Melaka terpaksa menahan bau busuk ribuan ekor ikan mati dan terapung di kawasan parit, longkang dan sungai di sekitar pekan itu.
Tinjauan kami di lokasi kejadian mendapati bau yang kurang enak itu dapat dihidu sehingga 50 meter jauh. Seorang penduduk, Rostam Abdul Malik, 50 tahun, ketika ditemui di sebuah kedai makan bersebelahan kawasan tercemar turut meluahkan kekecewaannya. Katanya bau busuk sehingga menimbulkan rasa mual itu dipercayai datang dari kolam belaan ikan keli berdekatan. Menurutnya, laporan telah dibuat kepada pihak bertanggungjawab namun tiada tindakan diambil bagi mengatasi masalah itu. Di mana kita dapati terdapat sungai sungai yang daripada, kalau ikut kawasan sini, daripada Seri Tanjung hingga ke Pekan Masjid Tanah, didapati terdapat banyak ikan yang mati. Itu perkara yang saya rasa jarang berlaku lah, tapi kali ini memang terlalu teruk sangat. Dan kita telah pun membuat, beberapa individu telah membuat aduan tetapi tiada tindakan. Sementara itu, seorang pembantu klinik, Nuraida Saleh, 45 tahun, yang sudah 8 tahun bekerja di klinik berdekatan dengan kawasan tercemar berkata, perkara ini baru kali pertama berlaku dan beliau turut terkejut dengan kejadian itu. Kiranya mengganggu jugalah sebab kita pun pasien datang apa semua. Lepas tu persekitaran sini pun banyak kedai-kedai makan apa semua kan. Jadi kita risau juga, tak tahu tak pernah pula berlaku macam ni. Terperanjat juga. Sebab kalau kata sebelum ni pun, dia air tu tak pernah yang semacam ni lah. Selalu kalau kita nampak ikan-ikan apa semua ada. Hari ni memang terperanjat. Tengok ikan pun mati. Kita takut kes macam yang dekat Pasir Gudang tu kan. Saya harap Badan Kawal Selia Air BKSA dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah mengambil sampel air dari kawasan tercemar untuk diuji di Makmal. Kami kemudian mendapatkan maklum balas daripada Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkenaan hal itu. Katanya hal itu merupakan perkara serius dan jika tidak diambil perhatian boleh memudaratkan. Datuk Mas Ermiyati turut meminta kerajaan negeri tegas dalam perkara sedemikian dan berharap tindakan segera daripada pihak terbabit bagi kebaikan semua pihak. Pembicaraan kes rasuah RM1 juta bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur akan didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Ini berikutan keputusan Mahkamah Rayuan pada 12 Februari lalu yang membenarkan rayuan Tengku Adnan agar Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menarik diri daripada mendengar pembicaraan kes itu dan memerintahkan supaya kes berkenaan dipindahkan ke mahkamah lain. Ketika pengurusan kes itu pagi tadi, Hakim Muhammad Nazlan berkata beliau mengambil maklum keputusan Mahkamah Rayuan dan kes akan dipindah ke Mahkamah Tinggi 4 iaitu Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Semasa prosiding di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil, Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim memberitahu mahkamah pihaknya telah membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Pihaknya memohon satu tarikh sebutan ditetapkan sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Persekutuan serta penangguhan perbicaraan yang telah ditetapkan sebelum ini sehingga rayuan di Mahkamah Persekutuan selesai. Hakim Muhammad Jamil membenarkan penangguhan berkenaan dan menetapkan 25 Mac depan untuk pengurusan kes. Setakat ini, dua saksi pendakwaan telah memberi keterangan dalam pembicaraan kes itu di hadapan Hakim Muhammad Nazlan. Mampu membeli kereta mewah jenama Mercedes-Benz dipercayai melalui kegiatan pelacuran. Suspek antara 9 pelacur ditahan polis dalam serbuan di Georgetown malam tadi. Serbuan dilakukan cawangan kongsi gelap judi dan maksiat ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang di sebuah hotel di Jalan Siam kira-kira jam 8 malam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Datuk Zainul Samah berkata 9 wanita dipercayai pelacur ditahan. Mereka terdiri daripada seorang wanita tempatan, 5 warga Thailand, 2 warga Indonesia dan seorang warga Vietnam. Kesemua mereka berusia lingkungan 23 hingga 35 tahun. Turut dirampas wang tunai RM3,000 dipercayai pendapatan suspek hasil kegiatan pelacuran. Wanita tempatan yang ditahan didapati memiliki sebuah kereta mewah jenama Mercedes-Benz. Dipercayai hasil daripada kegiatan pelacurannya sejak beberapa tahun lalu. Perkara itu terbongkar selepas wanita terbabit meminta kebenaran untuk mengambil barang peribadinya yang disimpan dalam kereta itu selepas ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati ini adalah kali pertama dia ditahan bagi kesalahan pelacuran. Turut ditahan seorang lelaki usia 27 tahun dipercayai bapa ayam. Semua suspek dibawa ke IPK Pulau Pinang untuk siasatan mengikut Seksyen 372A dan 372B Kanun Keseksaan. Pelakon Ashraf Sinclair atau nama sebenarnya Ashraf Daniel Muhammad Sinclair
meninggal dunia akibat serangan jantung di Jakarta awal pagi tadi. Memetik portal berita Indonesia Kompas.com, berita pemergian suami kepada pelakon dan penyanyi popular Indonesia Bunga Citra Lestari atau BCL disahkan oleh Dodi yang juga pengurus BCL. Difahamkan Ashraf menghembuskan nafas terakhir di Metropolitan Medical Center MMC Hospital Jakarta pada jam 4.51 pagi tadi. Ashraf dilahirkan di London pada 18 September 1979. Abang kepada model Aisyah Sinclair itu mula dikenali ramai sejak membintangi filem Golden Gincu pada tahun 2005. Ashraf kemudian berkahwin dengan Bunga pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan, Jakarta. Di Indonesia, Ashraf terus mengembangkan bakatnya dan popular menerusi filem komedi romantis Sos Kacang serta beberapa siri sinetron. Ashraf meninggalkan seorang balu dan seorang anak lelaki yang baru berusia 10 tahun, Noah Aiden Sinclair. The warm up is shorter vibrations, and of course it's to warm up the muscles. Kerajaan tidak menutup 4 hotel tabung haji, sebaliknya merangkaian hotel itu akan beroperasi di bawah pengurusan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd. Dalam satu kenyataan bersama, Lembaga Tabung Haji dan Urus Harta Jemaah UJ menjelaskan 4 operasi di hotel telah dipindah milik daripada TH kepada UJ termasuk TH Hotel Kota Kinabalu, TH Hotel Bayan Lepas, TH Hotel and Convention Centre Alustar dan TH Hotel and Convention Centre Kuala Terengganu. Kesemua aset ini juga kekal sebagai hotel patuh syariah dengan nama baru iaitu Raya Hotel mulai 1 April 2020. Jelasnya lagi, semua hotel ini adalah sebahagian daripada pemindahan aset yang terdiri daripada 29 aset hartanah, 1 syarikat tidak tersenarai dan pemegang ekuiti bernilai 9.63 bilion ringgit. UJ juga telah menerbitkan sukuk sejumlah 19.6 bilion ringgit dan membayar 300 juta ringgit tunai bagi melengkapkan transaksi ini. Seramai 90% daripada kaki tangan cabang hotel tabung haji akan terus bekerja di rangkaian Raya Hotel. Manakala 10% kaki tangan hotel akan diserap ke cawangan di Kelana Jaya. Pakej ransangan ekonomi yang akan diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad minggu depan akan menyediakan insentif untuk membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, usahawan kecil dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan terutama industri pelancongan Malaysia antara yang paling terjejas. Jadi prinsip dia, saya tak tahu secara detail. Prinsipnya kita mahu memastikan mereka ini sustain atau ada kelestarian dalam pembangunan perniagaan itu sendiri. Jadi untuk mereka bersedia apabila ada upturn, upswing dalam ekonomi selepas akibat daripada coronavirus itu, then they are ready. Dengan keadaan yang sihat boleh melonjakkan usaha-usaha mereka dan perniagaan mereka. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis pemeteraian pelaburan strategik antara Commerce.Asia Ventures Sdn Bhd dan Bizat Ventures Sdn Bhd. Tambahnya, pelbagai agensi kerajaan termasuk Bank Negara sedang memperhalusi pakej ransangan itu dengan mengenal pasti jumlah syarikat terjejas dan bantuan yang boleh ditawarkan. Selain mengenal pasti langkah alternatif seperti pengecualian cukai dan insentif untuk membolehkan sesebuah syarikat tidak menjalankan pembuangan pekerja. Bank Simpanan Nasional BSN memeterai kerjasama strategik bersama kumpulan SME Bank dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC untuk menyalurkan geran padanan pendigitalan kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi memantapkan penggunaan aplikasi digital dalam operasi mereka. Geran berjumlah RM500 juta itu adalah untuk tempoh 5 tahun dan terbuka kepada 100,000 PKS pertama yang memohon untuk menaik taraf sistem mereka. Kerajaan akan membayari 50% daripada kos langganan dengan jumlah sehingga RM5,000 bagi PKS melanggan perkhidmatan pendigitalan bagi operasi syarikat. Is officially launched today. We are ready to receive all applications through all our branches. We have 390 branches. Usahawan PKS yang berminat untuk mendapatkan geran padanan hanya perlu melantik penyedia penyelesaian teknologi TSP untuk mendapatkan perkhidmatan pendigitalan. Ketika ini terdapat 42 TSP di bawah siliaan MDEC
yang menyediakan perkhidmatan pendigitalan. Geran padanan itu diumumkan dalam Belanjawan 2020 bertujuan memantapkan penggunaan aplikasi digital dalam operasi perniagaan PKS tempatan. Kemajuan teknologi dan media sosial mencetus transformasi dalam bentuk pekerjaan di tahun 2020 dan seterusnya membentuk risiko terbaru dalam pekerjaan. Menyedari perubahan itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memulakan beberapa langkah bagi memastikan negara dapat menghadapi perubahan berkenaan. Presiden International Social Security Associations ISSA, Dr. Joachim Breuer berkata, Malaysia antara negara yang bersedia menghadapi gelombang perubahan dengan memperluaskan liputan perlindungan keselamatan sosial merangkumi perlindungan keselamatan sosial. Malaysia turut dipuji susulan inisiatif dalam melakukan penambahbaikan perundangan agar setiap individu dapat dilindungi. And I think Malaysia is a good example. If you look to the way you can cover the new forms of work, these kind of Uber or whatever drivers, there are not a lot of countries who have that kind of legislation. There are not a lot of countries who are going that straightforward in the administration. So we take you really on the international level as the positive and good examples that other countries should take in the same way. We have a long way to go. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Seminar Teknikal ISSA mengenai pendigitalan bentuk pekerjaan baru fokus kepada risiko pekerjaan. Majlis turut dihadiri Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran dan Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Melalui pendigitalan 50% pekerjaan akan terkesan. Namun menurut Kula, Malaysia bersedia menyahut cabaran terbabit dan mampu melakukan perubahan serta meningkatkan kemahiran selaras dengan perubahan digital. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara kita mulakan dengan pelbagai inisiatif kini diusahakan sama ada bagi menangani atau mencegah wabak COVID-19. Terbaru, Jepun akan memulakan kaedah rawatan HIV bagi mengubati pesakit COVID-19. Menurut Ketua Setiausaha Kabinet Yoshidi Suga, mereka kini bersedia untuk melakukan ujian klinikal bagi kaedah itu. Bagaimanapun tempoh diperlukan sebelum kaedah rawatan itu diluluskan sebelum dapat dipastikan. Jepun kini mengesahkan kira-kira 500 kes COVID-19 dengan lebih 450 daripadanya di atas kapal persiaran di pelabuhan Yokohama. Sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan bunuh diri di kereta wilayah Balochistan, Pakistan. 2 pegawai polis antara yang terkorban. Serangan turut mencederakan 25 orang awam yang berada berhampiran lokasi kejadian. Insiden berlaku ketika penyerang menceroboh sebuah perhimpunan keagamaan namun tindakannya yang mencurigakan dihalang pengawal keselamatan. Sejurus selepas itu, penyerang terbabit meledak bahan letupan pada ves yang dipakai. Mayat serta mangsa yang cedera dibawa ke hospital di wilayah itu. Siasatan lanjut kini dijalankan. Insiden berkenaan berlaku pada hari ketibaan Ketua Setiausaha PBB, Antonio Guterres, dalam rangkaian lawatan kerja 3 harinya ke negara itu. Perkembangan ribut Dennis di United Kingdom. Seorang wanita yang dipercayai dibawa arus deras akibat banjir telah dijumpai di West Midlands. Yvonne Booth, 55 tahun dari wilayah Great Bar di Birmingham, dilaporkan hilang di Worcestershire Ahad lepas. Sejurus menyedari kehilangan mangsa, anggota penyelamat melancarkan operasi mencari mangsa. Identiti mangsa disahkan anggota keluarga selepas ditemui semalam. Ratusan amaran banjir dikeluarkan di Britain sehingga kini. Amaran itu masih diteruskan meskipun selepas ribut membadai kali kedua minggu lalu. Ribut Dennis mengakibatkan sebahagian besar kawasan negara itu ditenggelami banjir.
Amaran terbaru dikeluarkan dengan tiupan angin sekuat 140 km sejam. Ia juga rentetan angin kencang yang berlarutan selama lebih sebulan serta hujan tanpa henti selama 48 jam di beberapa kawasan. Keadaan itu memaksa pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran mengancam nyawa yang jarang dilakukan sebelum ini. Ketua Eksekutif Agensi Alam Sekitar juga menegaskan bencana susulan dikhawatiri akan berlaku. Lebih 400 kediaman di England dinaiki air kini mendapat khidmat 1,000 kaki tangan bantuan bencana. Dalam pada itu turut terkena tempias kawasan di beberapa bahagian di Perancis. 20,000 penduduk terjejas, susulan bekalan elektrik terputus serta gangguan operasi kereta api. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baiklah perasukan. Juara Formula 1 Lewis Hamilton dan bintang bola sepak Lionel Messi berkongsi anugerah atlet terbaik tahunan Laureus dalam majlis berlangsung awal pagi tadi di Berlin. Hamilton, 35 tahun, juara dunia 6 kali dan bintang Barcelona, 32 tahun, berkongsi anugerah berkenaan hasil pencapaian mereka pada 2019. Ini adalah kali pertama pemain bola sepak memenangi anugerah berkenaan dan kali pertama dalam sejarah 20 tahun juri membuat keputusan untuk berkongsi kemenangan. Bintang gimnastik Amerika Syarikat Simone Biles yang menang 5 gelaran pada Kejohanan Dunia 2019 di Stuttgart seterusnya mengumpul 25 pingat emas Kejohanan Dunia, menang gelaran atlet wanita terbaik tahunan Laureus buat kali ketiga. Pasukan rugby Afrika Selatan yang menang Piala Dunia 2019 dinamakan pasukan terbaik tahunan. Mereka mengetepikan skuad kendalian Jurgen Klopp, Liverpool dan pasukan bola sepak wanita Amerika Syarikat. Tandukan Anthony Martial dan Harry Maguire memberikan Manchester United kemenangan 2-0 di Chelsea malam tadi, sekaligus meletakkan kembali pasukan berkenaan dalam pemburuan 4 teratas Liga Perdana. United melonjak di tangga ke-7, 3 mata di belakang Chelsea. Chelsea pula di tangga ke-4, 1 mata di depan Tottenham Hotspur yang dipimpin bekas jurulatih mereka, Jose Mourinho. Dalam saingan pantas, skuad Ole Gunnar Solskjaer mengambil sepenuhnya peluang terhidang ketika Chelsea yang sukar mendapat prestasi terbaik di laman sendiri mensia-siakan banyak kesempatan. Tandukan cantik Martial sebelum tamat babak pertama, hasil hantaran Aaron Wan-Bissaka meletakkan pelawat di depan. Ia adalah jaringan pertama United dalam 4 perlawanan Liga Perdana. Pertahanan Harry Maguire mendapatkan gol kedua pada minit ke-66 apabila mengatasi kawalan Antonio Rudiger. 2 gol Chelsea dinafikan VAR. Kurt Zouma meledak hasil hantaran lintang pada minit ke-54 tetapi ada pemain ditolak, manakala jaringan pemain gantian Olivier Giroud pada minit ke-77 dibatalkan kerana offside. Chelsea akan menanti kehadiran Spurs Sabtu ini. Ini pula bintang Manchester City, Raheem Sterling menyatakan kesetiaan untuk terus bersama The Citizen musim depan walaupun kelab itu tidak akan bermain di Liga Juara-Juara selama 2 musim. Ejennya Ida Ward berkata Sterling mahu terus beraksi bersama City walaupun beberapa kelab besar telah mengajukan tawaran untuk mendapatkan khidmatnya musim depan. Terdahulu, City tidak dibenarkan beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara dan Liga Eropah oleh Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA selepas didapati bersalah melanggar peraturan fair play keuangan. Ia sekaligus menyaksikan beberapa pemain bintang dalam pasukan itu dilaporkan bersedia angkat kaki berhijrah ke kelab lain. Sterling yang mempunyai kontrak sehingga 2023 bersama City dilaporkan telah dirisik oleh Real Madrid yang berminat untuk membeli pemain itu pada jendela perpindahan musim panas nanti. Sterling yang menyertai City dari Liverpool pada 2015 telah menjaringkan 20 gol dalam 35 perlawanan buat City musim ini. Baik, sekian sahaja paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan visual sekitar lokasi penggambaran siri Game of Thrones di sebuah perkampungan di Maghribi. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.